Rasanya Zoom ni dia akan record untuk setengah jam. Jadi saya akan buat explanation yang ringkas lah untuk bab 4. Okay, ini nota bab 4 yang saya dah beri sebelum ni. Okay, tajuk dia isothermal reactor design. Kita ada 3 jenis reaktor kan. Yang pertama batch reactor, yang kedua CSTR, yang ketiga PFR. Jadi untuk hari ini saya akan cover bahagian pertama dulu, batch reactor. Hopefully kalau masing-masing ada waktu free, minggu ni pun kita boleh habiskan CSTR. CSTR dia mudah sikit lah. Okay, yang ketiga ni kita tak akan cover untuk syllabus sebab dia agak panjang. So kita cuma ada 2 lah. Okay, kat sini ada sedikit nota. Yang ni kita akan go through waktu kita buat soalan nanti. Okay, saya tak akan discuss dulu. Okay, kat sini ada cara untuk buat scale up untuk CSTR. Yang atas tadi batch reactor punya nota. Okay, kat sini adalah dia punya solution. Okay, saya nak ringkaskan kita punya buat pertemuan hari ini. Jadi saya akan terus pergi pada soalan final exam. Okay, untuk semester 2 tahun lepas punya 2021. Okay, soalan ni saya susun ke bab, jadi kita akan tengok soalan nombor 4. Okay, inilah bentuk soalan untuk reactor design. So kita ada reaction, kemudian bawah ni adalah data dia yang diberi. So reaction ni pertama kita kena tentukan dulu dia duduk dalam reaktor jenis apa. Sebab kita ada 3 jenis tadi. So ni dia bagi tahu constant volume batch reactor. Satu lagi dekat bawah ni CSTR. Okay. Ni bahagian kedua. PFR tak ada, kita tak akan cover. Jadi soalan ni sebenarnya dia kalau ikut nota yang ada dalam buku rujukan, dia straightforward. Dia bagi data ni, dia suruh kita calculate volume. So volume dia akan pilih lah. Dalam kes ni 50% dengan 80%. So dia suruh kita terus kira volume. Jadi untuk mudahkan kita jawab soalan ni, saya pecahkan ikut turutan. So dalam nota saya ada step by step solution. Tapi dalam exam pun sama Dalam exam pun saya akan buat secara step by step untuk selesaikan. So yang pertama kita tekan tengok cara kita nak kira K. Kemudian cara kita nak buat rate law equation daripada benda ni. Lepas tu baru kita buat reaction time. Last sekali baru kita buat reactor volume. Okey, sedikit refreshment sebelum kita buat soalan ni. Okay, kita ada 3 jenis reaktor kan, batch dengan CSTR dengan PFR. So untuk kira volume, kita kena ada design equation. Okay, design equation untuk batch adalah N naught bahagi T, kemudian integrate dx bagi negatif RA. Kalau CSTR, V sama dengan Fn naught bahagi negatif RA. So semua ni kita perlukan satu data. Data tu biasanya kita dapat dalam bentuk table. Okay, sekarang dalam soalan bab 4, data ni tak akan diberi lagi. So apa yang saya nak jelaskan kat sini, soalan bab 4 ni dia akan cover keseluruhan benda yang kita dah belajar daripada chapter 1, 2 and 3. So you guys kena study betul-betul lah. Okay, baru you dapat buat soalan bab 4. Okay, so table ni dia tak akan beri. Yang mana table ni kita perlukan untuk jawab soalan. Untuk kira volume.
Okay, so tak apa, kita terus masuk soalan bab 4. So ni soalan dia. Calculate value of K, kemudian write rate law equation. So first thing first, kita ikut soalan dia minta apa. Calculate the value of K. K ni ada definition dia dalam nota, tapi kita tengok dekat sini K ni dia bagi formula. So kita just follow je lah formula ni. K sama dengan 1.15 darab 10 kuasa 11. Eksponen kuasa E bahagi RT. So E ni apa benda? So E ni activation energy. Ataupun kita kalau tak ingat, kita just ambil data. Okay, R ni apa dia? R ni gas constant kan? 8.314. T ni adalah temperature. Jadi kita buat soalan ni, soalan 4.1. Jadi K kita 1-15 darab 10 kuasa 11. So kalau dalam kalkulator tak silap saya, dia punya tu adalah E kuasa. Dia punya simbol untuk tekan. Kan kita nak calculate, kita tekan simbol ni baru keluar. Okay. Kemudian dia ada kuasa negatif E bahagi RT. Untuk E dengan RT ni, make sure dia SI unit. So SI unit biasanya duduk dalam gas constant. Contohnya kat sini E kita, R kita, dia punya unit SI dia joule, kemudian bahagi mol darab Kelvin. Bila kita tengok nilai E ni kilojoule per mol. Mol ni dah okey. Cuma kilojoule ni kita kena tukar. So dia akan sama juga dengan 76,480 joule per mol. So baru dia sama unit dengan constant. Dan bila constant kita gunakan Kelvin, so 30 ni kena tukar. So temperature kita akan jadi 30 campur 273, iaitu 303 Kelvin. So masukkanlah dalam ni. Negatif 76480 bahagi dengan 8.314 darab 303. So guna cara yang awak prefer untuk buat soalan ni. Kalau dalam exam kita guna calculator kan. So masukkanlah. Ni eksponen Eksponen negatif 76480 darab 8.314 bahagi dengan 303. So ni jawapan dia. Jawapan ni macam panjang kan. So saya kira nilai K. Tadi yang saya kira dekat belakang ni. Okay. Untuk yang atas ni. Kemudian kita darabkan dengan yang belakang ni. 1.15 darab 10 kuasa 11. So kita akan dapat K 0.0075. Okay, saya nak highlight kat sini. Biasanya student akan buat mistake dekat negatif. Sebab saya tadi pun bila saya study balik, saya terlupa letak negatif. Saya bagi contoh, kalau saya tak bubuh negatif ni, apa akan jadi? Tengok nilai K kita, okey lah. Nilai dia kita boleh baca lagi. 0.0075. Kalau saya padam negatif ni, nilai kita jadi, orang panggil haywire. Dia jadi tak tentu arah. Dia jadi 10 kuasa 24. Besar kan nilai ni? Okay, sepatutnya nilai dia nilai yang sederhana lah, kita boleh baca.
So kita dah ada nilai K, so dah cukup kan untuk jawab soalan tam 2 markah. Yang kedua, write the rate law equation when the actual reaction order is first order for component A dengan B. So kita salin balik equation kita, CH3, okay, CO2, oksigen campur H2. So equation kita biasanya memang dia akan bagi yang panjang, so kita kena simplifykan dia guna simbol A, B dengan C. Okay, so ikut molar ratio dia lah, kalau 2 dia akan jadi 2. So untuk buat soalan 2 ni, write the rate law equation. So rate law equation ni sebenarnya ada 3 jenis. Okay, yang pertama elementary. Ini adalah nota bab 3 yang saya minta awak study. Yang kedua non-elementary. Okay, last kali reversible. Makna reaction tu dia reverse. So reaction kita kalau dia punya reaction order ni, dia kata first order untuk komponen A dengan B. So kalau order dia sama dengan molar ratio, contoh kat sini first order kan, molar ratio dia pun 1. 1A, 1B. So dia duduk dalam kategori elementary. Okay. So yang non-elementary biasanya dia punya order dalam reaction ni 1A dengan 1B kan. Tapi tiba-tiba kat bawah ni soalan dia kata actual reaction order kat sini second. Maknanya dia tak sama dengan molar ratio. So kalau dalam case ni dia non-elementary. So saya tak nak discuss lain ni lah. Sebab kita nak buat soalan ni dulu. Kalau ada masa nanti revision baru kita buat yang bahagian non-elementary. So hari ni kita fokus kat elementary. Elementary means dia ikut molar ratio. So cara buat rate law equation, kita akan buat macam ni. Negatif RA K CA CB. So rate law ni format dia sama. Dia ada negatif RA, constant K ni kena ada. So yang berubah biasa kat sini. So kat sini adalah concentration of A darab concentration of B. Okay, rate law ni hanya melibatkan reactant. Dia tak ada kaitan dengan produk. Okay. So yang order tadi adalah kuasa dia. Kuasa 1, kuasa 1. So ni step seterusnya lah. So dia minta kita apa? Write the actual reaction order. So step 2, reaction order ni, reaction rate law ni belum siap sebenarnya, kita kena tambah. So CA kita kena ganti dengan CA0 1 tolak X. Okay. CB kita kena ganti dengan CB0 1 tolak X. So kita just masukkan. Okay, negatif RA K buat kurungan besar. Okay, darab dengan CB0 1 tolak X. So yang mana kita boleh
simplifykan, kita simplifykan supaya kita mudah nampak. Okay, kita bubuh kat luar. CA0 kita susun dengan CB0. 1x, 1 tolak x ni sama kan, dua ni. So bila darab dia akan jadi 1 tolak x kuasa 2. So kita siap sampai sini lah untuk dapatkan dua markah. So untuk soalan melibatkan bab 4 ni, saya recommend kita teruskan lagi. Okay, sebab kita nak buat soalan bawah ni panjang sebenarnya. So walaupun kita dah dapat dua markah kat sini, so saya nak teruskan lagi. So cara dia, saya akan ganti nilai yang kita dah ada. So kita tak nak equation kita ni terlalu banyak simbol. Tadi kita dah kira nilai K kan, 0,0075. So kita bubuh sini. So kosong dia ada berapa? Kosong dia ada 2. CA0 dia ada beri tak apa-apa nilai? Kat soalan ni dia beri nilai dia 100. Okay, CB0 200. So kita ganti. So equation kita akan jadi lebih ringkas kalau kita ganti. 150 1 tolak x kuasa 2. So ni adalah rate law. Okay, setakat ni ada soalan tak? Jadi seterusnya kita nak kira reaction time kan. Okay, kita buat soalan 3 tak? So reaction time untuk berapa conversion kita kena pakai? 80, 50 dengan 80. So kita kena tahulah kita punya sistem ni pakai batch. So automatic reaction time tu datang daripada design equation kita. NA0 bahagi T dx bahagi negatif R. So time simbol dia mesti T. Okay. Okay. Jadi kita kena susun balik lah. Benda ni kita ganti. T letak atas. Okay, NA0 bahagi V. Dx bahagi negatif RA. So negatif RA ni kita terus gantikan lah. Saya nak cepat kan. Kita nak panjang sangat kita tulis ni. Kita dah ada benda yang kita cari ni, negatif RA. 150 1 tolak X kuasa 2. Dan satu lagi NA0 bahagi V ni kita boleh ringkaskan lagi. Dia sama juga dengan concentration CA0. Ini daripada definition lah. C ni simbol untuk concentration. Jadi unit dia mole. NA0 memang unit dia mole. V ni adalah volume meter cube. Okay, so mole per meter cube. Jadi T kita dah jadi ringkas. CA0 dx masih sama 150 1 tolak X kuasa 2. Kemudian integration ni kita akan buat betul-betul integration. Jadi yang selain daripada integration ni kita keluarkan. Okay, CA0 tadi sebenarnya kita dah ada nilai kan, 100, kita boleh ganti juga. Saya guna pen orange. Okay, 100 bahagi dengan 150, kita boleh ringkaskan. 2/3. So bahagian integration ni cuma tinggal simbol X je. Memang kita nak macam ni lah. Baru kita boleh teruskan.
Sebab kita nak check reaction time kan, kita kena selesaikan integration, baru formula ni complete. So bahagian integration ni kita tak perlu fikir sangat. Maksudnya bila soalan ni beri soalan melibatkan integration, sepatutnya dia akan bagi hint je. Okay, dia akan beri. Saya tunjuk contoh, soalan ni soalan final exam kan. So kita scroll kat bawah. Awak buka muka surat bawah ni. Nampak ni, dia dah bagi dia punya jawapan. Integration of ni dapat jawapan. So kita ganti. Berarti 2/3. Bila kita dah set integration, kita kena sentiasa buat kurungan. Sebab apa, integration ni dia ada limit kan. Daripada bawah dia nak integrate daripada dia nak integrate X. So X mula daripada awal kosong, X sama dengan berapa kat atas ni. So dia nak suruh kita cari reaction time untuk 50 dengan 80% conversion. Jadi yang bawah ni limit dia kosong. So yang atas ni sama ada 0.5. Kita masukkan lah. Ataupun 0.8. So sekarang equation kita dah complete lah. Kita dah boleh masukkan. So reaction time okay, untuk 50%. So kita ambil T 2/3. So mula-mula kita masukkan 0.5 dulu. Cara dia macam ni. Okay, tolak. Kemudian baru masuk nilai kosong. So kena biasakan lah. Okay, kalau tak ingat cara matematik tu pun tak apa. Awak kena praktis selalu yang ni lah. Okay, yang ni 0.5. Dia kena tolak limit yang awal. Limit dia kosong. Kosong masukkan dalam equation X. So awak akan dapat lah. Dapat 0.67 second. So sama reaction time. So T 2/3. So kita ganti je lah. 1 tolak 0.8. Okay, tolak limit bawah dia sama juga kosong. Dalam kes ni 1 bahagi dengan 1 dia ada nilai. So make sure calculator awak tu tekan betul-betul lah. Okay, ini pun salah satu mistake saya nampak. Student dia biasa dia tak kira belakang. Sebenarnya 1 bagi 1 ni ada nilai. So dalam kes ni dia macam ni nilai dia. Kat sini nilai dia tak silap saya. Tak apalah kita kira. 1 bagi 1 tolak 0.8. Ada nilai. So ni 5. Sepatutnya 5 tolak 1. Okay, baru darab 2/3. Kalau tak buat yang belakang ni, nanti awak salah jawapan. So ni 2.67 second. So kita nampak lah, kalau kita nak, kita punya reaktor tu jenis batch reaktor kan. Conversion yang sedikit, memang masa dia cepat lah untuk dapat reaction tu punya. Conversion dia 50%. Kalau kita nak conversion dia tinggi, untuk batch reactor ni kita biarkan dia lama sikit. Nampak masa dia tinggi untuk dia achieve conversion. So kat sini dah ada 10 markah.